Petikan Alkitab untuk kubah adalah daripada Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengejarkan serta memelihara taman itu. 아멘. 샬롬 성가대 찬양관 니시 오케스트라의 연주가 있겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전 Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, semua anggota Mamin dari gereja cawangan dan gereja tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian, inilah penjelasan tentang Kejadian sesi ke-55. Dalam khotbah yang lalu, saya menerangkan bagaimana dinosaur telah diusir ke bumi apabila mereka cuba memakan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Namun begitu, walaupun dinosaur diusir ke bumi, mereka masih tidak menyadari kesalahan mereka. Dinosaur tidak menunjukkan atau merasakan sebarang penyesalan atau disiplin untuk bertaubat. Sebaliknya, mereka berasa telah diperlakukan dengan tidak adil. Mereka berasa kesal kerana diusir dari Taman Eden, walaupun mereka tidak memakan buah dari pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Bagaimanakah perasaan anda apabila ditegur atau dihukum atas kesalahan anda? Orang yang rendah hati menerima apabila orang menegur kesalahan, bahkan menerima teguran daripada seorang yang lebih muda. Walaupun mereka tidak terlibat dalam kesalahan itu, mereka memeriksa diri sendiri terlebih dahulu. Saya berharap pasangan yang sedang bertengkar dan ibu bapa serta anak-anak yang menghadapi kesukaran dalam berkomunikasi dengan lancar berfikir dengan teliti tentang hal ini. Anda perlu berfikir dengan mendalam dan memahami mengapa anda perlu bertengkar antara satu sama lain, mengapa anda tidak mendengar atau antara satu sama lain, dan mengapa anda tidak saling melayani dan menghormati antara satu sama lain. Walaupun hal itu merupakan sesuatu yang ditegur oleh seseorang lebih muda, anda harus dapat mendengarnya dan merenungkannya. Jangan berfikir bahawa mereka hanya mengabaikan anda. Cuba periksa diri anda dengan lebih mendalam. Namun begitu, terdapat juga orang yang tidak menerima dengan baik, walaupun mereka melakukan sesuatu yang sepatutnya mendapat teguran. Mereka jatuh ke dalam pelbagai kategori. Ada yang kelihatan mengakui kesalahan mereka, tetapi mereka tidak suka apabila perhatian diberikan kepada mereka. Adakah anda benci apabila kesalahan anda ditunjukkan? Atau adakah anda menghargainya dan menyukainya? Saya tahu saya melakukan kesalahan, jadi saya berasa malu. Tetapi adakah kamu benar-benar perlu menunjukkannya? Anda mungkin merasa kesal. Alangkah baiknya jika orang seperti itu tiada di sini. Berikut ialah jenis orang yang lain. Dia mengakui kesalahan sendiri, tetapi berfikir orang lain lebih bersalah. Dia berasa lebih kesal daripada orang lain apabila dia dikritik, mengatakan bahawa hal itu tidak adil. Dia mempunyai alasan yang lebih baik untuk berbuat demikian, tetapi berasa kecewa kerana orang menegur kesalahannya tidak tahu alasan itu. Lebih-lebih lagi, sesetengah orang lain bertindak balas terhadap teguran bagi kesalahan mereka dengan kata-kata kasar atau perasaan tidak senang. Mereka mungkin berkata, jaga hal kamu sendiri, atau bukan urusan kamu. Hati orang seperti ini sangat sombong. Amsal 13 ayat 10 menyatakan, keangkuhan hanya mendatangkan pertengkaran, tetapi hikmah ada pada orang yang menerima nasihat. Amsal 29 ayat 1 pula menyatakan, orang yang kerap kali ditegur tapi tetap berdegil akan tiba-tiba binasa dan tidak dapat dipulihkan lagi. Mengapakah dia sering dikritik atau ditegur? Sebabnya mudah, kerana dia tidak berubah. Lagipun dia ialah orang keras kepala dan sombong. Orang seperti ini akan tiba-tiba binasa, tidak dapat dipulihkan. Oleh itu, saya berharap anda cukup bijak untuk menerima nasihat atau teguran. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bagi dinosaur, bumi adalah sangat kecil. Hal ini demikian kerana dinosaur tinggal di Taman Eden yang besar yang tidak dapat dibandingkan dengan saiz bumi. Tidak seperti Taman Eden
tidak ada yang ilahi di bumi. Taman Eden tergolong dalam alam rohani, tetapi bumi tergolong dalam dunia jasmani. Selain itu, Taman Eden berada di bawah pengaruh Adam secara langsung. Semua manusia dan haiwan taat kepada autoriti Adam dan mereka hidup dalam harmoni. Sudah tentu bumi juga berada di bawah autoriti Adam, namun begitu pengaruh Adam tidak sekuat di Taman Eden. Sebenarnya untuk suatu tempoh selepas dinosaur diusir ke bumi, Adam tidak dibenarkan mengunjungi bumi. Oleh itu, dinosaur berasa seolah-olah mereka tiba-tiba dipindahkan dari negara maju ke negara yang kurang maju. Selain itu, bagi pandangan dinosaur, haiwan-haiwan di bumi kelihatan tidak penting. Dinosaur diciptakan di dalam alam rohani. Oleh sebab dinosaur tinggal cukup lama bersama Adam, dinosaur juga agak bijak dalam cara tertentu. Sebaliknya, haiwan-haiwan di bumi ialah makhluk jasmani. Jika haiwan di bumi berfungsi, jiwa haiwan di bumi berfungsi, tetapi mempunyai kecerdasan yang sangat rendah. Haiwan ini hanya mencari makanan, makan makanan dan membiak secara naluriah. Haiwan-haiwan di bumi kelihatan tidak penting pada pandangan dinosaur. Haiwan-haiwan di bumi tidak dapat dibandingkan dari segi saiz atau kecerdasan dengan dinosaur. Tumbuhan dan haiwan di Taman Eden adalah daripada spesies yang sama seperti yang ada di bumi, tetapi lebih berwarna-warni dan mempunyai penampilan yang lebih cantik. Singa-singa di bumi jauh lebih rendah daripada singa-singa di Taman Eden. Begitu juga dengan semua haiwan yang lain. Gigi dinosaur yang telah ditemui sekarang berwarna hitam dan tajam, tetapi sebahagiannya diciptakan oleh imajinasi manusia. Namun begitu ketika dinosaur diciptakan di Eden, dinosaur sangat cantik dan menarik, termasuk gigi mereka. Hal ini membuatkan dinosaur menganggap haiwan-haiwan di bumi sebagai tidak berharga dan tidak penting. Selain itu, dinosaur mula mengabaikan haiwan-haiwan di bumi ini kerana saiz haiwan-haiwan lain jauh lebih kecil daripada saiz dinosaur. Ketika dinosaur berada di Taman Eden, dinosaur tidak mengabaikan haiwan lain hanya kerana saiz haiwan lain adalah lebih kecil. Hal ini demikian kerana tidak ada kejahatan pada ketika itu. Namun begitu apabila dinosaur diusir ke bumi dan berubah menjadi jahat, dinosaur mula memandang rendah haiwan-haiwan lain hanya kerana saiz haiwan-haiwan lain lebih kecil. Begitu juga setelah dinosaur turun ke bumi, dinosaur mengabaikan segala yang dilihat oleh mereka dan tidak menghormati apa-apa. Dinosaur menjadi angkuh dan mula menganggap diri mereka makhluk yang lebih unggul. Disebabkan keangkuhan ini, dinosaur menganggap diri mereka sebagai raja meminta bumi atau makhluk seperti Tuhan. Dinosaur malah berfikir, kita dapat meminta segala yang ada di bumi dengan kekuatan dan kebijaksanaan kita. Kita dapat menjadi seperti Adam yang memerintah Taman Eden atau seperti Tuhan yang menciptakan segalanya. Dinosaur berbeza daripada haiwan di bumi ini dan mempunyai kecerdasan. Dinosaur menjadi sangat angkuh dalam hati mereka. Dinosaur yang diusir ke bumi dipenuhi oleh perasaan dendam dan keangkuhan. Sebab pemikiran dan perasaan jahat mereka terungkap tanpa tapisan adalah kerana bumi merupakan ruang fizikal. Dinosaur diusir ke bumi ini kerana dinosaur sudah pun dikawal oleh syaitan. Oleh sebab dinosaur kini berada di bumi ini, iaitu tempat yang bersifat jasmani, adalah lebih mudah bagi iblis dan syaitan untuk bekerja. Tambahan pula dinosaur tidak bertaubat dan merenung kesalahan mereka. Sebaliknya dinosaur berasa teraniaya dan menjadi angkuh dengan perasaan keunggulan. Dinosaur langsung tiada pertimbangan terhadap haiwan lain. Dinosaur akhirnya menjadi mangsa syaitan dengan sepenuhnya. Jika anda angkuh, anda menjadi makanan iblis. Anda juga dikawal oleh iblis. Namun begitu anda tidak menyedarinya. Jika syaitan berkata, akulah syaitan, aku mengawal kamu, pasti anda akan sedar dan melawannya. Namun begitu syaitan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dinosaur dengan cepat dicemari oleh kejahatan dan menjadi agresif. Dalam kalangan dinosaur yang mengetahui pemberontakan menjadi yang paling agresif.
성도 여러분, Saudara-saudari yang saya kasihi, terdapat orang kelihatan rendah diri ketika berada pada pada kedudukan yang rendah, tetapi segera menjadi angkuh apabila mereka naik ke kedudukan yang tinggi. Bahkan dalam politik, kita melihat seseorang memulakan revolusi dari kedudukan rendah, dan kemudian apabila naik ke atas, dia cepat menjadi angkuh. Dia tidak lagi mendengar kata orang lain dan meninggalkan kawan-kawan lama. Bahkan ketika dia berada pada kedudukan yang rendah, dia sebenarnya angkuh tetapi tidak dapat bertindak dengan sesuka hati. Jadi keangkuhannya tidak kelihatan. Namun begitu apabila kedudukannya menjadi lebih tinggi dan dia mempunyai kuasa untuk bertindak dengan sesuka hati, keangkuhannya pun terungkap. Hal ini akan terlihat apabila persekitaran dan keadaan membolehkan keangkuhan itu terungkap. Walaupun mereka menyusahkan orang lain dengan autoriti mereka, mereka tidak menyedarinya. Para pekerja gereja kita hendaklah sentiasa berwaspada agar tidak menjadi seperti itu. Dulu saya seorang yang taat. Bagaimana saya boleh menjadi seseorang yang memberi arahan dan perintah dengan mudah sekarang? Dulu saya hanya berkata amin, tidak kira apa-apa pun yang dikatakan oleh senior saya. Mengapa sekarang saya memberi alasan dan tidak taat? Dulu saya melayani semua orang. Bila pula saya menjadi orang mahu dilayani? Anda harus sentiasa memeriksa diri sendiri seperti ini. Bukan hanya melalui perbuatan, tetapi dengan satu perkataan pun Anda dapat melayani atau mengabaikan seseorang. Semakin tinggi kedudukan Anda sepatutnya semakin rendah hati. 어떤 행함이 아니라 말 한마디로도 상대를 섬길 수 있는가 하면 상대를 무시할 수도 있습니다. Dalam Matius 23 ayat 11, Yesus berkata, orang terbesar antaramu haruslah menjadi pelayanmu. Tuhan menggunakan orang yang rendah hati dan melayani orang lain. Masuk kata-kata Yesus, apabila seorang yang hebat ialah ketua, banyak orang akan taat kepadanya dan mengikutinya dengan hati yang ikhlas. Mereka tidak memahami atau mentaati ketua mereka kerana takut. Ketaatan yang terpaksa kerana takut bukanlah ketaatan yang sejati. Saudara-saudari yang saya kasihi, ada bukti yang menunjukkan bahawa dinosaur tidak berasal dari bumi ini, tapi dinosaur muncul secara tiba-tiba di bumi. Bukti itu ialah fosil dinosaur. Semasa mendengar khutbah ini, adakah antara anda yang mempunyai persoalan kerana kandungan khutbah ini berbeza daripada apa yang anda pelajari sebelum ini? Seperti mengatakan bahawa dinosaur berasal dari Taman Eden? Saya berharap anda mendengar dengan teliti penjelasan ini dan mendapat pemahaman. Meneliti fosil dinosaur yang ditemui di seluruh dunia, kita dapat melihat bahawa dinosaur hidup bersama semasa zaman kewujudan mereka. Fakta bahawa fosil dinosaur ditemui di seluruh dunia menunjukkan bahawa dinosaur hidup bersama di satu tempat. Hal ini demikian kerana fosil-fosil itu tertumpu di tempat-tempat tertentu. Sebagai contoh, banyak jenis fosil dinosaur telah ditemui di Alberta, Kanada. Antaranya 300 fosil daripada spesies yang sama dengan pelbagai saiz dari bayi hingga dewasa ditemui di sana. 300 ekor dinosaur gergasi ini hidup berdekatan antara satu sama lain. Jumlah fosil dinosaur yang sangat besar juga telah ditemui di kawasan gunung dinosaur di Montana, Amerika Syarikat. Kira-kira 10,000 daripadanya ditemui dalam kawasan seluas 2 km, 1,000 meter dan 2,000 meter. Taburan fosil dinosaur di Korea juga adalah sama. Fosil dinosaur dalam bentuk telur, rangka dan jejak kaki telah ditemui dalam jumlah yang banyak di kawasan selatan Gyeongsangnam-do, Gyeongbuk-do dan Jeollanam-do. Jika anda melihat tempat-tempat di mana telur dinosaur ditemui yang sangat padat, fosil dinosaur ditemui dalam jumlah besar dalam bentuk telur, rangka dan jejak kaki. Namun begitu, fosil dinosaur tidak ditemui di Seoul atau Korea Utara, hanya di kawasan Jeollado dan Gyeongsang-do. 서울도 발견되고 강원도에도 속초에도 발견되고 평양에도 발견되고 해야 될 텐데.
Jika dinosaur benar-benar berasal dan berkembang di bumi ini, dinosaur tidak mungkin hidup bersama. Singa atau harimau dalam jumlah yang banyak pun tidak hidup di satu tempat yang sama. Hal ini demikian kerana haiwan-haiwan ini akan bersaing dengan hebat untuk mendapatkan makanan jika semua haiwan ini tinggal bersama. Jika anda mengira populasi harimau di dunia pada masa ini dan kawasan habitat harimau, anda akan mendapat angka ini. 4 ekor harimau hidup di kawasan seluas 422 km persegi, 2/3 daripada keluasan bandar Seoul. Jika mengira jumlah harimau yang ada di bumi dan kawasan habitat harimau, kita dapat membuat kesimpulan bahawa 4 ekor harimau hidup di kawasan seluas 422 km persegi, yakni 2/3 daripada keluasan Seoul. Hal ini bermaksud jika terdapat harimau yang tinggal di keseluruhan kawasan Seoul, akan ada 5 atau 6 ekor harimau sahaja. Berat purata seekor harimau ialah 200 kg, jadi jumlah minimum makanan yang perlu dimakan oleh seekor harimau pada setiap hari adalah kira-kira 10 kg. Sebenarnya 10 kg ialah jumlah minimum sahaja, jadi sukar untuk harimau berasa kenyang. Hal yang sama berlaku kepada haiwan pemangsa di Afrika. Peminat daging bahkan mampu makan seekor atau 2 ekor ayam. Berapa kilogramkah 2 ekor ayam? Katakanlah seorang lelaki yang suka makan daging, makan 2 ekor ayam untuk makan tengah hari dan makan malam. Berapa kilogram jumlahnya? Bagi situasi gajah yang merupakan haiwan herbivore, berat badan purata gajah ialah 5 tan dan pengambilan makanan minimum harian dikatakan sekitar 185 kilogram. Sama ada herbivore atau carnivore, haiwan perlu makan antara 3 hingga 5% daripada berat badan pada setiap hari. Lihatlah gajah atau zirafah yang tinggi atau haiwan lain seumpamanya. Haiwan-haiwan ini makan tanpa henti. Haiwan-haiwan ini meragut dan tidak mempunyai masa untuk berehat. Haiwan-haiwan ini perlu makan sepanjang hari. Itulah caranya haiwan-haiwan ini mengisi perut. Berapa banyak kan perlu dimakan oleh gajah untuk mendapatkan jumlah rumput dan buah-buahan yang sama dengan seekor harimau seberat 200 kg? Oleh itu, dinosaur berterusan makan. Dinosaur makan pada bila-bila masa mereka ada peluang. Tidak kira sama ada herbivore atau carnivore, haiwan perlu makan 3 hingga 5% daripada berat badan pada setiap hari. Dengan kata lain, harimau seberat 200 kg perlu makan sekurang-kurangnya 10 kg makanan sehari untuk terus hidup. Dan untuk mendapatkan makanan sebanyak itu, harimau itu perlu memiliki kawasan habitat seluas 105 km persegi. Harimau itu memerlukan ruang habitatnya sendiri. Berdasarkan fakta ini, marilah kita mengira jumlah makanan dan kawasan habitat yang diperlukan oleh seekor dinosaur untuk hidup. Jika terdapat seekor dinosaur seberat 20 tan yang bersama dengan 100 kali ganda berat seekor harimau, dinosaur itu akan memerlukan sekurang-kurangnya 1 tan makanan pada setiap hari, bersamaan dengan 5% daripada berat badannya untuk terus hidup. Kawasan habitat yang diperlukan ialah 15,000 km persegi, yakni 100 kali lebih besar daripada wilayah seekor harimau. Berdasarkan pengiraan ini, hanya 9 ekor dinosaur seberat 20 tan dapat hidup di kawasan sebesar Korea Selatan. 이를 토대로 하면 우리나라 남한 면적에서는 20톤 공룡이 겨우 9마리만 살 수 있다는 계산이 나옵니다. 네, 자료화면. 네. 9마리밖에 못 사는 거예요, 우리나라 이렇게. Brachiosaurus yang dianggarkan seberat 80 tan dikatakan hanya boleh ada 2 ekor di Korea Selatan. Dalam hal ini, dinosaur lain tidak boleh wujud bersama dengan 2 ekor ini. Dinosaur itu mungkin dimakan atau perlu hidup bersendirian untuk mengisi perut di Korea Selatan. Namun begitu di Korea pada tahun 1973,
Fosil 그런데 seekor 우리나라에서는 1973년 Ultrasaurus 경북 yang 고성군은 dianggarkan seberat 공룡 대국에서 무게 120 tan telah 120톤, ditemui di 120톤으로 lembah 추정되는 dinosaur 울트라 4, 5, 루스의 Yusonggun, 화석이 발견되기도 Gyeongsangbo-do. 했습니다. 이 Jika terdapat 정도의 dinosaur 공룡이라면 sebesar 남한 ini, hanya satu 면적에서 ekor 단 한 dinosaur 마리밖에 살 수가 dapat 없지요. hidup di kawasan sebesar Korea 그런데 Selatan. 동시대의 것으로 추정되는 다른 종류의 공룡 화석들이 많이 발견되었습니다. 이것만 보아도 Namun 공룡이 begitu, 원래 pelbagai 지구에 있었던 jenis 동물이 fosil 아니라 dinosaur lain yang 지구에 dipercayai 갑자기 berasal dari 나타나서 zaman yang sama 잠깐을 살다가 juga telah 사라진 ditemui. 동물임을 알 수가 Berdasarkan hal ini 있습니다. sahaja, kita dapat melihat bahawa dinosaur bukanlah haiwan yang asalnya wujud di bumi, tetapi haiwan yang tiba-tiba muncul di bumi, hidup untuk seketika dan kemudian lenyap. Saudara dan saudari yang saya kasih, setelah diusir ke bumi, dinosaur beranggapan bahawa mereka lah makhluk yang paling kuat dan paling unggul di bumi. Kemudian apabila dinosaur menjadi semakin angkuh, dinosaur menerima pekerjaan syaitan yang lebih kuat. Dinosaur juga menjadi sangat ganas sehingga mula merosakkan alam semula di bumi. Walaupun dinosaur sangat besar, dinosaur masih dapat bergerak dengan bebas tanpa halangan, menyebabkan haiwan lain cedera atau dipijak. Dinosaur malah membunuh haiwan yang lain. Pada mulanya, hal ini tidak dilakukan dengan sengaja, tetapi secara tidak sengaja. Namun begitu, apabila dinosaur menjadi lebih ganas, dinosaur mula mencederakan haiwan lain dengan sesuka hati mereka. Akibatnya, dalam tempoh masa yang singkat, bumi menjadi semakin rosak oleh dinosaur. Katakanlah ada satu batas bunga yang cantik sebesar 10 meter persegi. Tidak menjadi masalah walaupun berpuluh-puluh belalang tinggal di situ. Tetapi bagaimana jika seekor babi hutan masuk ke batas bunga itu? Babi hutan itu akan menggali tanah dan dengan cepat menghancurkan bunga-bunga itu serta menjadikannya bersepah. Sebelum dinosaur turun ke bumi, haiwan-haiwan di bumi hidup dalam keharmonian dan kedamaian. Namun begitu keharmonian ini terganggu apabila dinosaur turun. Ini kerana dinosaur bergerak seperti penjaya. Dinosaur yang hidup di Taman Eden, dunia rohani, datang ke bumi, dunia fisika, lalu mengalami banyak perubahan dalam struktur fisika mereka. Apabila dinosaur makan di Taman Eden, hal itu bukan untuk memuaskan selera mereka. Tujuan dinosaur makan adalah untuk menyediakan tenaga yang diperlukan dan untuk lebih kenyang. Walaupun dinosaur tidak makan, dinosaur tidak berasa lapar. Selain itu, apabila mereka makan makanan di Taman Eden, makanan itu larut 100% di dalam tubuh mereka. Di sana, kebanyakan makanan diserap sebagai sumber tenaga dan komponen yang tidak diperlukan dikeluarkan ke udara apabila dinosaur bernafas. 그런 거 어떻게 할까요? 우리 주님 부활하시고 나서도 화장실 가실까요? Tuhan Yesus juga makan ikan. Apakah yang berlaku selepas itu? Adakah Tuhan Yesus pergi ke tandas selepas makan ikan? Tidak. Dia tidak. Dalam Alkitab tertulis bahawa Tuhan Yesus menghembuskan nafas dan melalui nafasnya sisa makanan dihancurkan. Makanan tidak kekal sebagai najis dan tubuh kebangkitan. Oleh itu tiada tandas di syurga. Jika ada tandas, syurga akan bawa busuk dan kotor, tetapi tiada. Oleh itu warga syurga tidak perlu mandi, tidak berbau dan tidak berpeluh. Tiada debu di sana. Tiada cuaca seperti di bumi yang terlalu panas, terlalu sejuk, terlalu berangin, terlalu banyak hujan atau ada kemarau. Hanya memikirkan perkara-perkara ini membuat saya tertanya-tanya betapa bahagianya tinggal di syurga. Selepas dinosaur turun ke bumi, dinosaur perlu membuang air selepas makan seperti haiwan lain di bumi. 천국은 그런 거 없으니 얼마나 행복하겠어요. 그런 거 하나만 생각해도. Jika dinosaur mula membuang air hanya selepas mereka turun ke bumi, adakah mereka mempunyai organ yang diperlukan dalam tubuh mereka selepas mereka hidup di Taman Eden? Tuhan telah mengetahui apa yang akan berlaku pada masa hadapan dan menciptakan organ perkumuhan dari awal. Oleh sebab dinosaur tidak perlu membuang air kerana fungsi itu tidak diperlukan di Taman Eden. Tetapi setelah dinosaur turun ke bumi, organ perkumuhan mula berfungsi. Begitu juga dengan organ pencernaan. Dinosaur hanya makan sayur-sayuran di Taman Eden. Namun begitu sesetengah daripada dinosaur juga makan daging. Selepas mereka datang ke bumi, anda mungkin tertanya-tanya, bagaimana haiwan seperti lembu yang hanya makan sayur-sayuran tiba-tiba makan daging?
Hakikatnya Tuhan pada asalnya menciptakan organ pencernaan dinosaur sebab organ pencernaan dinosaur juga dapat mencernahkan daging. Sebagai rujukan, orang menganggap bahawa daripada semua fosil yang ditemui, hanya 3 hingga 5% dinosaur makan daging. Lebih daripada 95% fosil ialah dinosaur pemakan tumbuhan. Oleh itu, anda dapat melihat bahawa hanya sebilangan kecil dinosaur menjadi dinosaur pemakan daging sepasti usia ke bumi. Bagaimana seseorang dinosaur mula makan daging? Apabila dinosaur jatuh ke bumi yang berada di dalam dimensi jasmani, dinosaur berasa lapar yang melampau. Untuk mengekalkan tubuh besar, dinosaur perlu makan jumlah makanan yang banyak. Dinosaur makan setiap buah dan tumbuhan yang dilihat. Tapi dinosaur tidak berpuas hati seperti yang terbiasa dengan kehidupan di Taman Eden. Walaupun dinosaur berusaha makan, sukar untuk memuaskan rasa lapar mereka. Manusia dan haiwan tidak berasa lapar di Taman Eden, jadi mereka makan dalam jumlah yang sangat kecil. Namun begitu apabila dinosaur datang ke bumi ini, etnik ke ruang fizikal, dinosaur menjadi berbeza. Dinosaur berasa lapar. Dinosaur juga berasa kelaparan. Tidak kira berapa banyak dimakan oleh dinosaur, sukar untuk memenuhi rasa lapar itu. Oleh sebab dinosaur makan buah yang berkualiti baik di Taman Eden, makanan di bumi tidak memuaskan selera dinosaur. Pada suatu hari, sesetengah dinosaur membunuh haiwan bumi secara tidak sengaja dan dinosaur mencium darah haiwan-haiwan itu. Apabila dinosaur mencium darah haiwan ketika lapar, dinosaur akhirnya makan daging juga. Inilah cara dinosaur pemakan daging muncul. Dinosaur mula merasakan lapar yang tidak pernah dirasakan di Eden. Semasa dinosaur di Eden, dinosaur tidak pernah berasa lapar atau lemah. Bagaimana angkasa yang tinggal di angkasa makan? Mereka makan pir yang sangat berkhasiat. Mereka tidak perlu makan banyak. Begitulah dinosaur hidup di Taman Eden. Namun begitu apabila dinosaur datang ke dunia jasmani, dinosaur berasa lapar, bergaduh sesama sendiri untuk makanan, menjadi kejam dan mencium darah. Dan dalam sekelip mata, dinosaur berubah menjadi karnivor. Antaranya aturan bumi baik dalam roh maupun jasmani mula binasa. Apabila dinosaur merosakkan persekitaran bumi, dinosaur juga merosakkan aturan jasmani alam semula jadi. Apabila dinosaur mengabaikan dan mencederakan haiwan lain, dinosaur merosakkan aturan ciptaan Tuhan. Seiring peredaran waktu, dinosaur semakin banyak membunuh dan makan lebih banyak haiwan. Untuk mengisi perut kosong, dinosaur mula memakan buah dan tumbuhan dengan kelajuan yang luar biasa juga. Jika dinosaur dibiarkan begitu saja, setiap jenis buah, pokok dan tumbuhan akan menjadi pupus. Izinkan saya memberikan ilustrasi untuk menunjukkan bagaimana hal ini mungkin berlaku. Seekor gajah makan 185 kg sehari. Anda tahu berapa banyak itu? Jika anda menginginkan rumput, memampakkannya dan membentuknya menjadi kotak 1 meter padu, beratnya kira-kira 30 kg. Seekor gajah harus makan sekurang-kurangnya 6 bar rumput seperti itu pada setiap hari. Marilah kita mengambil ini sebagai standar dan mengira jumlah makanan yang diperlukan oleh seekor dinosaur pemakan tumbuhan. Orang percaya bahawa seekor Brachiosaurus, iaitu dinosaur pemakan tumbuhan, mempunyai berat kira-kira 80 tan. Untuk terus hidup, dinosaur ini perlu mengambil makanan sebanyak 3 hingga 5% daripada berat badannya. Jika dinosaur ini memerlukan sekurang-kurangnya 3%, maka dinosaur perlu makan 2,4 tang rumput pada setiap hari. Satu bar rumput kering yang dimampakkan dan membentuk 1 meter padu, beratnya kira-kira 30 kg, yang bermaksud seekor Brachiosaurus perlu makan kira-kira 80 bar setiap hari.
Satu bar tinggi 1 meter, jadi dinosaur ini perlu makan 80 bar setiap hari. Ini merupakan jumlah yang sangat besar. Oleh itu, berapa banyak rumput yang perlu dimakan oleh dinosaur untuk hidup? Jika seekor dinosaur seberat 20 tan makan daging, hal ini bermaksud bahawa dinosaur itu perlu makan 1 tan daging setiap hari, iaitu 5% daripada berat badannya. Ini bersama dengan jumlah makanan yang dimakan oleh 5 ekor harimau pada setiap hari, kerana berat purata seekor harimau ialah 20 kilogram. 200 kilogram. Persoalannya, adakah beberapa ekor dinosaur saja yang diusir keluar dari Taman Eden? Sebenarnya 9 besar dinosaur telah diusir ke bumi, dan oleh itu haiwan serta tumbuhan di bumi hampir pupus. Melihat perkara ini saja kita dapat faham bahawa dinosaur bukanlah haiwan yang pada asalnya wujud di bumi. Tambah pula oleh sebab dinosaur terserak ke seluruh bumi, hakikat bahawa dinosaur wujud di seluruh bumi membuktikan bahawa dinosaur dihantar ke dunia ini dari Taman Eden seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Kecuali haiwan ternakan, tiada haiwan lain yang terserak ke seluruh dunia. Ternakan ada di mana-mana kerana manusia membawanya ke seluruh tempat. Melihat perkara ini saja pun kita dapat tahu bahawa dinosaur bukanlah haiwan yang berasal dari bumi. Para saintis dunia mengatakan bahawa dinosaur hidup di bumi pada zaman Mesozoik. Zaman Mesozoik ialah tempoh dari 250 juta tahun dahulu sehingga 65 juta tahun dahulu. Para saintis mengatakan bahawa dinosaur tiba-tiba muncul apabila zaman Mesozoik bermula, dan dinosaur juga tiba-tiba pupus setelah hidup selama 160 juta tahun. Para saintis mendakwa bahawa dinosaur yang bersaiz besar dan mempunyai kumpulan makanan yang tinggi ini hidup selama 160 juta tahun. Oleh itu, apa sebenarnya yang dimakan oleh dinosaur untuk terus hidup semasa tempoh panjang itu? Mengapakah dinosaur hidup di kawasan kecil saja dan tidak terserak ke seluruh dunia? Haiwan sebesar itu. Mengapakah dinosaur menjadi fosil sejak berkumpulan? Fikirkanlah, dapat teori-teori saintifik mungkin salah. Para peneliti tidak dapat mencari jawapan kerana mereka berfokus kepada perkara yang salah. Namun begitu, jika kita hanya mengira jumlah makanan yang dimakan oleh dinosaur, adalah mustahil dinosaur dapat hidup di bumi selama itu. Hal ini juga mustahil walaupun dinosaur hidup selama 100 tahun saja. Akhirnya dinosaur akan pupus kerana tiada apa lagi untuk dimakan. Semua haiwan di bumi juga akan menjadi makanan bagi dinosaur. Katakanlah dinosaur hidup selama 1 tahun saja, bukan 100 tahun, dan makan haiwan lain. Semua haiwan di bumi akan lenyap. Oleh itu, apakah yang akan berlaku selepas itu? Dinosaur akan bergaduh sama sendiri untuk terus hidup. Jika dinosaur bergaduh selama sendiri seperti ini, dinosaur akhirnya akan pupus juga. Saintis mendakwa bahawa pada zaman dinosaur terdapat 100 kali ganda lebih banyak makanan di bumi berbanding keadaan pada hari ini. Namun begitu, dinosaur tetap tidak mungkin hidup selama itu. Jika benar terdapat 100 kali lebih banyak makanan pada zaman itu pun, semuanya akan habis dalam 1 atau 2 tahun. Oleh itu, bagaimanakah mungkin dinosaur hidup lebih daripada 100 juta tahun? Itu mustahil. Semakin jelas bahawa menjelaskan kewujudan dinosaur dengan menggunakan teori evolusi adalah mustahil. Jika dinosaur ialah haiwan yang berevolusi, dari mana langkah pertama bermula? Jika spesies dinosaur tiba-tiba muncul di bumi, mesti ada penjelasan bagaimana hal ini bermula. Namun begitu, lebih mustahil lagi untuk menjelaskan dinosaur dengan menggunakan teori evolusi. Kemungkinan kewujudan dinosaur melalui evolusi bukanlah 1 dalam 100 juta, tetapi langsung tidak wujud.
Bagaimanakah haiwan sebesar itu dapat makan dan hidup sepanjang tahun-tahun yang sebegitu lama? 없는 거예요. Dinosaur sedang berevolusi. 그 거대한 Siapakah 최고의 memberi 공룡이 dinosaur 진화되는 makan? 오랜 Manusia? 세월 동안 어떻게 먹고 Apakah menggekalkan 살았겠습니까? kehidupan 누가 semua 먹이고 dinosaur 살았어요? itu semasa 그 dinosaur 사람이 sedang 먹였겠어요? berevolusi? 그 많은 공룡을 Dalam 진화하는 peringkat 동안 뭘 pertengahan 먹여 evolusi, 살았냐? fungsi dan bentuk badan pun belum 진화 sempurna. 중간 Bukan saja 단계에서는 sukar 신체 untuk 기능이나 memburu, 형태도 malah 불안정합니다. dinosaur mudah 그런 menjadi mangsa 모습으로는 serangan 사냥하기 haiwan lain. 어려울 뿐만 아니라 다른 Bagaimanakah 동물의 bentuk yang 공격을 tidak sempurna 받기도 dapat bertahan 쉽습니다. begitu lama dan 이런 akhirnya menjadi 불안정한 형태로 dinosaur? 어떻게 오랜 기간 Katakanlah 생명을 dinosaur 유지하며 berevolusi 진화하여 daripada ikan 공룡이 besar di 된단 laut. 말입니까? Sirip perlu berevolusi 그 menjadi 바다에서 kaki 나와서 뭐 dan hal 어쩌고저쩌고 itu 해서 mengambil masa bertahun-tahun. 진화한다고 해봐요. Oleh itu, siapakah yang memberi makan 발이 kepada 없는 것이 발이 dinosaur 뭐 생기고 sepanjang proses evolusi itu? 뭐 발이 뭐 Dinosaur mungkin sudah dimakan oleh pemangsa lain sebelum 내기가 sempat membentuk 생기고 kaki yang 어떻게 그 sempurna. 생겨나는 과정 Apabila ikan besar 수많은 mula 세월을 naik ke 누가 darat, 먹여요? ikan itu mungkin tidak dapat berjalan dengan betul. 생기기 전에 Jadi bagaimana 죽어버리죠. ikan itu bergerak tanpa sayap? Jika 따고 ikan itu tidak 누가 dapat 먹여서 bergerak 키워요? sendiri, apakah yang dimakan oleh ikan itu? 그 거대한 거 Dan 누가 bagaimana 먹였어요? ikan itu berburu? 처음에 이렇게 진화할 때는 바다에 뭐 올라갔다 해봐요. 걷지도 못하잖아요. 기지도 못하잖아요. Adakah manusia memberi 나귀가 makan 있어요? kepada 발이 dinosaur 있어요? ataupun dinosaur sangat 뭘 besar? 먹고 살아요? 뭘 먹고 진화를 해요? 사람이 키워야 되는데 사람이 키울 수 없잖아요. 그 거대한 것들을. 또 사람 먹을 것도 힘들어서 그냥 그 찾아다니는데 그 거대한 Pada 걸 masa 먹이고 itu manusia 가축처럼 sibuk 키워요? berburu. Mana mungkin mereka juga menjaga dinosaur? Bilakah ikan besar itu berevolusi menjadi dinosaur yang besar? Hal ini sungguh tidak masuk 그 네 발을 akal. 어떻게 해가지고 Tidak kira 네 발을 sebesar 다 manapun dinosaur, teori evolusi tidak dapat 그리고 menerangkan 그것이 어떻게 kewujudan 됐어? 또 날개가 dinosaur. 생기고 그리고 날고 Jika teori evolusi 큰 adalah 세월을 benar, 진화가 sebelum 어떻게 munculnya jumlah 진화했을지 dinosaur yang 대단한 sangat 말입니다. banyak, seharusnya 말도 안 terdapat 되는 dinosaur dalam bentuk peralihan, iaitu 모든 건 dinosaur 나름 dalam 진수가 keadaan 말도 안 evolusi 진화했다는 게 pertengahan. 말도 안 되는 거예요. Jumlahnya 그런 sepatutnya 접근 안 lebih 해. banyak daripada jumlah dinosaur yang normal dan lengkap. 가령 진화론이 옳다면 Hal ini demikian kerana 중생대 para ahli 벌청각수의 evolusi 공룡이 mengatakan bahawa 등장하기 sebelum 위해서는 seekor haiwan 공룡의 berkembang 전 menjadi 단계 haiwan 동물들, lengkap, 진화의 haiwan 중간 itu harus 단계 melalui 형태를 banyak langkah 가진 evolusi. 공룡들이 있어야 하지요. Bagaimanakah 그 pula dengan 숫자가 dinosaur? 온전한 공룡의 수보다 Untuk 훨씬 dinosaur 더 mencapai bentuk yang 많아야 lengkap, 합니다. sepatutnya terdapat 한 lebih banyak 동물이 haiwan yang 온전한 serupa, 동물로 tetapi agak 진화되기까지는 berbeza dari 여러 segi 단계의 bentuknya. 진화 과정을 거쳐야 한다는 Namun 게 begitu antara semua 진화론의 dinosaur yang 주장이기 diketahui, 때문입니다. hanya 20% yang 공룡과 ditemui dengan 마찬가지죠. fosil tulang yang 온전한 lengkap. 한 공룡이 Dengan kata lain, 나오기까지는 kebanyakan dinosaur 유사하면서도 tidak lengkap 조금씩 다른 dengan fosil 형태의 tulang yang 동물이 sempurna. 더 Oleh itu 많아야 lebih 합니다. sukar untuk mencari 그러나 fosil 현재 알려진 nenek moyang 공룡은 dinosaur. 대부분이 단 20% 정도만 완전한 골격을 Tanpa 가진 sebarang 채 bukti untuk membuktikan 이름이 evolusi 정해졌다는 dinosaur, 사실입니다. para ahli evolusi 다시 membuat 말해 andaian 대부분의 palsu 공룡이 dengan 뼈 sia-sia. 화석조차 제대로 Namun begitu 갖추지 apabila 못한 dijelaskan dengan 것입니다. firman Tuhan, semua ini 하물며 dapat 공룡의 dijelaskan dengan 조상으로 mudah. 보이는 화석들은 Firman Tuhan cukup untuk 더더욱 menjelaskan 찾기 bagaimana dinosaur 힘들다는 tiba-tiba 사실입니다. muncul di bumi. 진화론자들은 Saya akan terus menjelaskannya 공룡의 dalam 진화 khutbah yang 계통을 seterusnya tentang 증명할 sebab 수 있는 어떤 keputusan 증거도 dinosaur 없이 secara tiba-tiba 허무한 주장을 sesuai dengan 하고 penjelasan 있는 daripada 것이지요. Tuhan. Daripada 그런데 fakta-fakta ini, 하나님께서 kita 풀어주신 dapat melihat 말씀에 bahawa Tuhan 따르면 Sang Pencipta 모든 adalah 것이 Maha Hidup. 얼마나 시원하게 Dalam khutbah yang 풀리는지요. seterusnya, saya akan memberitahu anda berapa lama dinosaur 공룡이 hidup di 지구에 bumi 갑자기 dan 등장했다는 bagaimana 사실과도 dinosaur 딱 menjadi 맞아 pupus. 떨어집니다. 또 다음 시간에 이어서 말씀드리겠지만 갑자기 멸종된 이유도 Saudara dan saudari dalam 하나님께서 Kristus yang saya 풀어주신 kasihi, 말씀과 일치하지요. 이런 dalam 것만 khutbah 보아도 ini saya 창조주 telah 하나님이 menerangkan bagaimana 살아계심을 믿을 수가 dinosaur 있습니다. berubah dari 다음 segi 시간에는 roh dan 공룡이 tubuh 지구에서 얼마 동안 setelah mereka 살았는지 diusir ke bumi. 또 어떻게 Dari segi 멸종됐는지 rohani, 말씀드리겠습니다. dinosaur menjadi lebih mudah terpengaruh dengan godaan 결론을 syaitan 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. dan berasa 이 sangat lapar 시간에는 kerana 지구로 tubuh 쫓겨난 mereka 공룡이 telah menjadi 영육간에 jasmani. 어떻게 변질되었는지 Terdapat perbezaan besar 말씀드렸습니다. apabila mereka hidup di Taman Eden yang 영적으로는 dikelilingi 사단은 cahaya dan 사주를 apabila 더 mereka 갖기 hidup di bumi 체질이 yang 유구 merupakan 차원의 ruang 뱀으로 jasmani. 인해 허기를 몹시 느끼게 되었다 Walaupun 했습니다. anda hidup di dalam ruang jasmani, jika anda menerima pertolongan Roh Kudus, anda dapat hidup di dalam dunia, di dalam dimensi rohani sebanyak yang anda mahu. Jika anda hidup menurut firman Tuhan yang merupakan cahaya rohani, anda dapat hidup di dalam ruang rohani yang dikelilingi oleh cahaya. 차원에서 살아갈 수가 있습니다. 영어 차원.
바로 영적인 빛인 하나님의 말씀대로 Dalam 살면 Yohanes 빛으로 3 ayat 20 hingga 영의 공간 21, 안에서 Tuhan berfirman 살 bahwa 수가 orang yang 있지요. melakukan kejahatan tidak mendekati cahaya, 요한복음 3장 tetapi orang berbuat 20절에서 benar 21절에 mendapati 보면 cahaya. Semoga anda menerima berkat yang melimpah dalam tahap 행하는 자는 roh. 빛으로 오지 Apabila anda 아니하나 sentiasa tinggal dalam 진리를 쫓는 cahaya, 자는 빛으로 온다 했습니다. dalam nama Tuhan 악을 Yesus 행하는 자는 Kristus, 빛으로 오지 saya 아니하나. berdoa. 그러니까 빛을 싫어하지요. 멀리하고. 진리를 쫓는 자는 빛으로 온다. 모든 성도님들은 늘 빛 가운데 거하심으로 영의 차원의 축복을 항상 넘치게 받으시기를 주님의 이름으로 축원합니다.